wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita telah pun sampai ke hadis daripada Anas bin Malik seperti mana yang sister kita bacakan tadi. Hadis tersebut berkaitan dengan Nabi SAW pergi buang air ditemani dengan dua orang, Anas dan juga teman dia yang lebih kurang sebaya. Dua orang ni bawa apa? Seorang bawa tongkat, seorang lagi bawa air. Kita dah sebutkan air tu apa hikmah dia, tongkat tu apa hikmah dia, dan juga perkataan di belakang tu fayastanji bil ma, dan Nabi SAW beristinja, membersihkan najis dengan menggunakan air. Dan sebelum isyak tadi saya sebutkan tentang adab yang tak disebutkan lagi pada kelas-kelas yang sebelum ini. Adab yang pertama adalah Nabi SAW akan pilih tempat yang jauh. Bukan jauh itu yang menjadi tujuannya, tetapi tujuan pilih jauh itu adalah supaya seperti mana yang sahabat kita sebutkan tadi, untuk memelihara maruah. Yang keduanya adalah untuk tak menyakiti manusia. Kalaulah tempat yang dekat itu telah pun mencapai maqasid ini ataupun tujuan ini, maka tak ada keperluan untuk pergi yang jauh. Itu satu. Yang kedua, di antara perkara ataupun adab yang kita tak sebutkan lagi pada kelas yang lepas adalah adab bagaimana cara nak membuka pakaian. Adab bagaimana cara nak membuka pakaian. Macam mana cara buka pakaian? Cara buka pakaian sini bukan maksudnya tata cara pertama mula-mula sekali buka butang, kemudian buka zip, kemudian tanggalkan. Tak. Bagaimana kita nak deal ketika mana kita nak masuk ke dalam bilik air. Baik, hadis ini adalah hadis daripada Ibnu Umar juga. Katanya, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajah." Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya beliau nak qada hajat dia, tanaha wala yarfa'u thiyabahu hatta yadnu min al-ard. Tanaha. Nabi SAW tak buka pakaian dia, melainkan ataupun tak mengangkat pakaian dia, melainkan dia betul-betul rapat nak turun ke tanah. Maksud dia apa tu muslim-muslimat? Dia tak buka pakaian dia daripada jauh. Nabi SAW seperti mana Ibnu Umar sebutkan, masa Nabi nak duduk tu baru dibuka pakaian dia. Supaya apa? Supaya aurat baginda Nabi SAW ataupun kita yang sebagai umat itu follow dia, tak terbuka, tak terdedah ataupun lebih terjaga. Perkara seumpama ini juga disunahkan ketika mana saya pergi yang lebih jauh, yang makna ni semakam ataupun semakna dengan ini adalah ketika mana seorang itu ingin mengadakan hubungan suami isteri. Sunnahnya adalah tak membuka pakaian, melainkan dia dekat dengan isteri dia. Dalam arti kata lain, kita boleh bagi contoh, dia daripada bilik luar tu, daripada bilik luar dia tak pakai pakaian, dia datang jumpa isteri dia, berlari gitu, tak berpakaian. Yalah, tak kisahlah berlari ke, jogging ke, maraton ke, ala kuliah maksudnya daripada jauh dia tak pakai pakaian dia, maka itu bukan sunnah Nabi SAW. Juga dalam bab buang air, dia nak ke bilik mandi tu, ataupun dia seorang kat rumah, bilik mandi dia kat atas, dibuka pakaian dia siap-siap naik tangga apa sih. Tak, Nabi SAW tak buat seperti itu. Ya, mungkin kita kata, alah dalam rumah siapa nampak. Tak, kita katakan mungkin ada keberangkaian orang akan tengok, mungkin daripada jauh, yang kita sendiri tak perasan benda tu. Jadi sebagai kesempurnaan adab seperti mana kita sebutkan minggu lepas, walaupun memakai kopiah menutup kepala, hadis itu dalam hadis riwayat Baihaqi itu tak sahih. Ada sebahagian menghukumi sebagai mursal, tetapi ada sebahagian tokoh ataupun sahabat yang buat. Di antaranya adalah Abu Bakar. Dia pernah bagi khutbah, dia kata, ya ma'syaras syabab, ataupun ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, malulah kamu kepada Allah Ta'ala. Aku sesungguhnya bila aku masuk ke dalam bilik air, aku akan memakai penutup kepala. Benda tu taklah sahih daripada Nabi SAW masuk, tapi kesempurnaan adab. An-Nawawi juga sebutkan dalam Al-Majmu', di antara yang berpegang bahawa benda tu
bagus untuk dipraktik, maksudnya tutup kepala ketika masuk ke dalam bilik air, walaupun hadis itu tak sahih, adalah Al-Imamul Juwaini, juga Al-Imamul Ghazali juga, sahabat di antaranya Abu Bakar. Jadi tak salah kalau kita nak beramal dengan adab ini. Itu menunjukkan kesempurnaan adab. Baik, jadi dua tu tambahan adab ketika mana kita berada dalam bilik air. Tak buka pakaian daripada jauh, nak duduk barulah kita buka pakaian. Allahu a'lam. Hadis berikut ni. Silakan. Angkat tangan sebab apa? Nak tanya ke nak baca? Silakan. Masya-Allah. Maksud dia? Tak ada maksud dia. Okey, baik, saya baca. Hadis berikutnya adalah daripada Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Hadis ini menunjukkan 3 larangan Nabi SAW. Salah satunya adalah, ataupun 2 daripadanya adalah berkenaan dengan kita nak deal dalam tandas tu, macam mana kita nak menyentuh alat sulit. Okay? Larangan yang pertama Nabi larang adalah la yumsikanna. Apa maksud yumsikanna? Apa maksud masaka? Pegang, sentuh, masaha, masaka, ini masaka, ini masaha. Masaka ke masaha? Masaka atau masaka? Ni masaka, pegang. Boleh tak benda ni berdiri tegak kalau saya guna masaha? Tak gitu kan? Dia jatuhlah gitu. Jadi dalam bab ini yang kondisi yang tepatnya adalah masaka. Nabi kata apa? La yumsikanna. Jangan sekali-kali di kalangan kamu itu memegang zakarahu, alat sulitnya. Hadis ini ditujukan kepada lelaki. Ditujukan kepada lelaki disebabkan 2 perkara. Yang pertama, kebanyakan ucapan Nabi SAW yang menggauli Nabi sehari-hari, yang rapat dengan Nabi sehari-hari, yang bermuamalah banyak dengan Nabi sehari-hari di luar, adalah golongan sahabat di kalangan lelaki. Jadi khitab itu, ucapan itu dituju kepada mereka. Itu sebab Nabi gunakan perkataan alat sulit lelaki. Satu. Yang kedua, masaka itu lebih relevan kepada lelaki dan tidak kepada perempuan. Mereka albirru matma'annat ilaihi nafs wa matma'anna ilaihi alqalb. Hadis itu tak terpakai. Apa jawapannya? Ashraf. Asyik saya bercakap, kita bagi pula orang yang bercakap. Tak boleh juga. Okey, baik. Fatwa yang kedua, nanti saya minta undi tau. Fatwa yang kedua dia kata tetap tak boleh, sama ada buang air ataupun tak buang air, tetap tak boleh menggunakan tangan kanan. Sebab tangan kanan itu Nabi SAW muliakan untuk perkara-perkara yang baik. Di antaranya adalah makan, salam orang, minum dan sebagainya. Lain? Oh, saya dah tahu dalam kelas ni banyak Quran Sunnah kan. Saya tanya yang Quran Sunnah lah. Apa jawapannya? Baik, sini seperti mana yang disebutkan tadi ya, jawapan tu ada relevan ya. Cuma ada satu hadis daripada Talq. Tengok pernah tak hadis tu? Talq.
Ibn Ali. Talq. Dia tanya kat Nabi SAW tentang menyentuh alat sulit. Nabi kata apa kat dia? Huwa bid'un minka. Kerana alat sulit itu merupakan sebahagian daripada dirimu. Berdasarkan hadis itu, sebahagian daripada dirimu, para ulama sebahagian yang mengistimewakan hukum boleh pegang alat sulit dalam keadaan tak buang air. Sebab badui tu tanya datang Nabi. Sahabat tu datang jumpa Nabi, tanya tentang benda tu. Nabi kata, tak ada masalah. Benda tu sebahagian daripada tubuh badanmu. Maka yang demikian, mereka mengkhususkan larangan ini hanyalah untuk buang air. Sebab apa khusus untuk buang air? Sebab najis keluar dan tak nak tangan kanan itu sentuh. Sebab lepas tu mungkin salam orang, mungkin makan, jadi tak dibasuh dengan sempurna. Jadi dalam bab adab kesempurnaannya adalah menggunakan tangan kiri. Akan tetapi wallahu alam, sekiranya kita mampu untuk tak menyentuh dengan menggunakan tangan kanan, dan juga tak ada keperluan untuk sentuh dengan tangan kanan, maka gunakanlah tangan kiri. Wallahu alam. Satu. Larangan yang kedua, wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Ini semakam dengan larangan yang pertama, ataupun satu kedudukan dengan larangan yang pertama. Dan janganlah, tengok tadi Nabi kata apa? La yumsik, jangan dia pegang, genggam. Yang kedua, jangan dia masaha, usap, sentuh. Minal khala'i biyaminihi. Yang pertama pegang, yang kedua ni untuk apa? Untuk basuh. Faham tak? Yang pertama tu pegang untuk buang air. Yang kedua ni adalah untuk basuh. Jangan basuh dengan gunakan tangan kanan, guna tangan kiri. Reason dia sama. Tu yang kedua. Dan yang ketiga. Yang ketiga ni, dia sebenarnya ada kesan yang sama. Kita tak nak menyakiti orang. Kalau kita guna tangan kanan, kita salam dengan orang, tangan kita tu bernajis. Jangankan tu. Katalah orang tu tengah bersin. Bersin ni, bersin dengan menguap, mana sekali lebih baik? Bersin. Adalah orang bersin, dia guna tangan kanan dia. Kemudian dia nak salam kita. Apa perasaan kita? Very good, dia kata. Bersin tu dah dijampi, alhamdulillah. Apakah kita sanggup untuk salam? Tak. Larangan yang ketiga tu dia ada kaitan dengan bab tu. Iaitu apa? Meniup dalam bekas makanan. Nabi kata apa? Wala yatanaffas. Jangan dia bernafas. Nafas kat sini maksudnya dia hembus. Hembus fil ina, di dalam bekas. Apa sunnah Nabi dalam bab minum? Nabi akan bernafas di luar dan teguk sebanyak 3 kali. Maksudnya jangan kita ini tak boleh, sebab cawan tu dia besar. Kemudian kita hembus kat situ kan. Satu. Ataupun yang semakam dengan hembus adalah tiup. Disebabkan itu makruh meniup makanan yang panas. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak nak bila kita hembus itu, kuman yang ada dalam badan kita ataupun segala kotoran yang tak sepatutnya masuk ke dalam bekas itu dan kita kongsi kat orang lain. Dia tiup, kemudian orang yang minum lepas tu rasa macam tak apalah. Ada orang buat naya kat kawan dia kan, dia bagi kek, lepas tu dia jilat semua kek tu. Dia jilat lah, makan. Kat asrama semua macam tu. Kat asrama kan masa budak lapar kan, tak tahulah asrama kat sini mungkin mulia kot. Saya dulu duduk asrama masa form 6 dulu. Orang jilat semua tu, dia letak kat situ. So dia tahu kalau dia letak kat situ, kawan dia ambil makan. Yang jilat tu semua ambil, dia kata. Jadi benda tu sebenarnya dalam larangan Nabi SAW tak bagi.
wala yatanaffas fil ina. Jangan hembus dekat bekas ataupun pada makanan yang tengah panas. Wallahu a'lam. Pada tu orang baca air baca Yasin kan. Ya. Air baca tak IQ. Apakah sunnahnya kita tiup? Apakah sunnahnya kita tiup? Ada sebahagian ruqyah yang kita sunnahnya tiup. Ada sebahagian ruqyah sunnahnya tiup. Di antaranya apa dia? Di antaranya apa? Jampi diri sendiri ketika nak tidur malam. Kita buat tak? Siapa sini yang jampi diri dia sendiri masa nak tidur malam? Apa dia? Ada buat? Masya Allah. Mengaku. Oh, soleh insyaAllah. Boleh tolong promote dah lepas ni. Ya, sunnahnya muslim-muslimat, terutama sekali bila kita tidur seorang. Tidur seorang, lepas tu jiwa kita jenis tak kuat, kena pula malam tu depression, kemurungan, tak ada siapa, jiwa kosong, hati remuk. Apa koyak? Koyak, remuk, stres, tekanan, depres. Pisang tak tahu apa kata. Dia baiknya kita jampi diri kita malam tu supaya kita rasa kuat. Di antaranya adalah Nabi SAW akan baca berapa? 3 ekor sebanyak 3 kali, kemudian tiup kat tangan, kemudian sapu di tempat yang tercapai. Maksudnya ada sebahagian kes yang boleh tiup. Wallahu a'lam. Yep. Air Yasin tu ditiup tak? Sebaiknya tak ditiup. Baca macam gitu aja. Saya tiup kalau nak tidur 3 kali ke sekali? Tiup ke mana? Dia nak tiup tangan, nak tiup badan. Saya nanti kan 3 kali. Yep. Yalah, dia 3, 10 awal 3. 3 tiup sekali, sapu. Lepas ni buat ni. Sebelum bersurah ingat apa kerja rumah tadi? Seorang satu ada kunyah. Jangan pula pakai Abu Lahab, Abu Jahal. Itu memang. Okey, baik, muslim-muslimat, hadis yang terakhir untuk malam ni. Siapa nak baca? Fadhali. Ada? Yang QS tadi tu, yang QS. Saya tak boleh nak agak lagi. Siapa yang QS? Yang kat depan ni selalu je baca ni. Yang QS kat belakang-belakang tu. Ada buku tak? Tak ada. Masya Allah. Bersungguh boleh tu. Punyalah takut nak ni, nak baca. Silakan. Ini memang tak boleh terpakai apa tu? As-sukut alamatur ridha tu tak terpakai kat orang. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala marra an-nabiyyu bil qabrayn faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسسا Yaibasa. ما لم Yaibasa. Tengok dia salah, saya tak marah pun. Dan student takut sangat nak baca kan. Maksud dia?
Baik, siapa yang ada masuk situ? Cuba baca. Tak nak juga. Daripada Abdullah Ibn Abbas, Nabi Muhammad SAW mengambil 2 kubur lalu berkata, kedua-dua kubur ini sudah diseksa dan tidaklah mereka diseksa kerana dosa besar. Salah seorangnya diseksa kerana tidak mencari kain penutup sewaktu membuang air kecil, dan yang kedua kerana berjalan dengan mengadu domba. Lantas baginda SAW mengambil selepah kurma yang masih basah. Baginda membelah jadi 2. Kemudian baginda letakkan setiap belahan pada setiap kubur tadi. Serta-merta para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasul lakukan begitu?" Beliau menjawab, "Semoga belahan ini dapat meringankan seksa kedua-dua sebelum kering." Baik. Hadis ini adalah hadis berkenaan dengan Nabi SAW lalu di satu perkuburan, dan Nabi SAW Allah Ta'ala berikan wahyu. Nabi tak tahu perkara gaib. Nabi sekali-kali tak tahu perkara gaib, melainkan apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi, sama ada dalam bentuk Quran ataupun ilham ataupun direct macam itu. Nabi SAW lalu di 2 perkuburan tersebut, dan Allah Ta'ala berikan wahyu bahawa 2 orang tersebut tengah disiksa. Satunya siksa sebab la yastatiru. Yastatir maksudnya diletakkan penghalang di antara diri dia dan juga najis yang dia keluarkan itu, menyebabkan dia terkena najis dan dia tak bersih sempurna daripada najis tersebut. Bila tak bersih sempurna, apa kesan dia? Wuduk dia tak sempurna, tak sah. Bila wuduk tak sah, solat dia juga tak sah. Itu sebab dia disiksa. Yang kedua adalah satu orang yang tak menjaga percakapan dia, mulut dia selalu mengadu domba. Maka Nabi SAW pacak 2 kayu, bukan 2 kayu, 2 ranting yang masih tak kering, pacakkan satu di kubur satu. Dan Nabi kata mudah-mudahan selagi mana ranting tersebut tak kering, sebagian mengatakan sebab ranting bertasbih, maka tasbih tersebut akan menyebabkan orang yang berada pada kubur yang tengah disiksa itu mendapat keringanan dari sudut azab mereka. Maksudnya diringankan sikit siksa. Kenapa pengarang masukkan hadis ini? Pengarang nak masukkan hadis ini untuk beri kita peringatan. Setelah dia sebut tentang tandas, suci macam mana, istinja dengan menggunakan air, dia beritahu kita hendaklah berhati-hati. Kalau kita tak istinja dengan sempurna, kita juga akan diazab dekat kubur. Tak sampai akhirat lagi, dekat kubur gitu orang tersebut akan diazab. Baik, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di satu perkuburan, faqal innahuma la yu'adzaban. Nabi beritahu sesungguhnya 2 penghuni kubur ini tengah mendapat sisaan. Ini menunjukkan apa? Muslim-muslimat, sabitnya azab kubur. Ada sebagian orang kata azab kubur tak ada apa-apa dalam tu. Tak, walaupun kita tak nampak dengan mata kasar kita, tapi kita tahu bahawa kalaulah orang yang masuk ke dalam kubur itu merupakan pelaku dosa, sebelum sampai akhirat dia telah pun disiksa. Wama yu'adzabani fi kabirin, dan benda yang dia kena tu taklah besar. Baik, saya nak tengok muslim-muslimat tengok perkataan taklah besar sangat. Besar tak kesan orang yang tak bersuci dengan sempurna? Besar. Besar tak kesan orang yang namimah? Besar. Bahkan dosa yang antara dosa yang kompleks untuk kita minta ampun kepada Allah Ta'ala adalah dosa berkaitan dengan mulut. Dosa berkaitan dengan mulut di antara benda yang sangat kompleks. Kita kena minta ampun ke Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama kita kena minta ampun dekat orang yang kita umpat, ataupun orang yang kita namimah, ataupun orang yang kita kutuk. Itu sebab Nabi SAW ketika mana nak hantar Muaz bin Jabal, kan Nabi jalankan dia lepas subuh.
Muaz sedih. Banyak pesan Nabi kat Muaz. Hadis tu panjang, saya potong sekerat. Nabi kata apa? Ya Muaz, thumma qala, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhirwati sanamihi. Dia kata, wahai Muaz, nak tak aku khabarkan kepada engkau urusan manusia dalam kehidupan ni, apa kepala dia, dan tiang kepada urusan itu apa dia, dan juga puncak kepada urusan yang paling utama manusia kena buat dalam dunia ni apa dia. Muaz kata apa? Qultu bala ya Rasulullah. Wahai Rasul, iya, aku nak engkau bagi tahu aku apa perkara yang paling penting manusia kena buat. Nabi kata apa? Rasul amri al-Islam. Perkara kepala setiap perkara adalah Islam. Faham tak Aliz? Perkara bagi setiap kepala adalah urusan kepala dia apa? Islam. Macam mana kita nak praktik ni? Katalah kalau ada bertembung di antara interest dunia dan juga interest akhirat, dan interest akhirat tu pula adalah perkara yang Allah Ta'ala wajibkan kepada manusia, maka dahulukan interest ataupun perkara yang membabitkan akhirat. Contoh yang paling mudah adalah kadang-kadang kita mesyuarat ni. Saya mesyuarat, brothers sisters yang dalam keadaan student ni pun mesyuarat. Kadang-kadang mesyuarat tu terlajak sampai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak-agak kalau kita letakkan urusan utama dalam kehidupan kita itu adalah Islam, maka kita akan buat apa? Kita akan stop mesyuarat tersebut dan kita akan kata apa? Mari kita solat. Kenapa azan bermula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan tak bermula dengan hayya 'alas solah? Apa tujuan azan muslim-muslimat? Memanggil untuk solat. Patutnya perkara yang pertama yang Umar juga mimpi tu, lafaz azan, patutnya perkaranya adalah yang mulanya adalah hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, barulah Allahu Akbar. Tapi azan tu tak bermula dengan hayya 'alas solah, bermula dengan Allahu Akbar. Kenapa? Kerana siapa yang berada dalam diri dia tu, kebesaran Allah melebihi daripada kebesaran dunia, dia akan sahut seruan azan tersebut. Itu sebab azan tu bermula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang kebesaran Allah itu melebihi segalanya, lebih daripada dia nak tidur, lebih daripada mesyuarat yang dia buat, lebih daripada kerja yang dia buat, homework, assignment, dia akan tinggalkan, dia akan pergi solat. Itu sebab Nabi kata apa? Ra'sul amri al-Islam. Urusan pokok kepala dalam hidup manusia itu adalah Islam. Wa umuduhu, dan tiang untuk tegakkan benda tu apa dia? As-salatu. Wa dhirwatu sanamihi, apa dia? Al-jihadu. Kemuncak kepada orang nak capai benda tu adalah dia sanggup pertahankan akidah dia, iaitu Islam. Saya bukan nak sebut tentang hadis tu, saya nak ambil ke penghujung dia tu. Setelah Nabi terang kat benda tu kan, kat Muaz bin Jabal, Nabi tutup perbualan tu. Dia kata, ala ukhbiruka bimilik, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Nabi kata, wahai Muaz, nak tak aku tunjukkan kepada engkau benda apa yang menyebabkan benda tu boleh jalan dan juga tak boleh jalan, dan benda apa yang boleh menyebabkan benda tu tegak dan juga akhirnya dia runtuh. Pemilik benda tu Islam, apa lagi? Solat, jihad. Benda apa yang boleh musnahkan benda tu semua? Kemudian Nabi kata apa? Fa akhadha bi lisanihi. Nabi ambil dia punya lidah, tunjuk kat Muaz. Kemudian dia kata, waqal kuf alaika hadha, engkau tahan benda ni. Muslim-muslimat, kita tahu ada sebahagian ibadat yang Allah Ta'ala bila kita buat, pahala tersebut berganda-ganda, beribu-ribu ganda. Walaupun begitu, jangan kita lupa bahawa ada dosa, walaupun dibuat sekali, dia memusnahkan semua sekali. Di antaranya syirik dan juga lidah.
Muaz terkejut. Dia kata, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih." Dia kata, "Wahai Rasul, apakah kita akan dihisap dan menyebabkan benda tu semua musnah hanya disebabkan perkataan kita?" Nabi terkejut balik kat Muaz. Nabi kata apa? "Thakilatka ummuka ya Muaz." Thakilatka ni maksudnya sebenarnya nak terjemah tak bahasa Melayu dia. Thakilatka ummuka maksudnya ibumu kehilanganmu. Maksudnya kau celaka, kau binasa. Maksudnya, apakah kau punya pendirian seperti itu? Kalau kau punya pendirian seperti itu, kau akan binasa. Sebab Muaz faham, benda tu tak ada apa. Disebutlah macam mana pun, benda tu okey. As long as kita Islam, kita solat. Nabi kata apa? Thakilatka ummuka ya Muaz. Wahal yakubbun nas. Betapa ramai manusia yang tertelingkup. Tahu telingkup? Macam itu. Ala wujuhihim. Betapa ramai manusia yang tertelingkup di muka mereka. Sebagian sebut ala manakhirihim. Manakhir ni tertelingkup dekat hidung dia. Dalam api neraka, illa hasaidu alsinatihim, disebabkan hanya kerana hasil perbuatan lidah mereka. Jadi sebenarnya namimah tu adalah dosa besar. Tapi kenapa Nabi sebut wa ma yu'adzabani fi kabir? Benda tu taklah besar sangat. Sebenarnya benda tu taklah besar sangat. Sebenarnya benda tu kecil kalau nak dihalang. Bukan Nabi kata besar sangat tu adalah kecil je tu dosa tu. Tak, dosa tu besar. Tapi Nabi kata apa? Benda tu kecil, kalau dia mampu buat, senang aja. Buang air, kita bersihkan badan elok-elok, tak kalut. Senang ke susah? Senang. Benda tu taklah besar sangat. Dia tahan mulut dia daripada mengumpat, mencerca namimah. Besar ke kecil? Tak boleh cakap. Tutup mulut. Itu sebab Nabi kata apa? Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ini saya rasa itu adalah syarah yang terbaik untuk perkataan wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dia taklah disiksa disebabkan dosa besar. Dan saya rasa saya akan sambung hadis ni pada minggu hadapan insya-Allah taala. Sebab dah 9:23. Boleh terus lagi? Kena makan. Okey, saya sambung sikit. Saya teringat guru saya. Dia kata bila kamu semua jadi masa kelas PhD lah. Ada satu course tu dia seminar. Dia punya credit hour 4. Jadi student kena bentang lah dalam kelas tu. Masa pembentangan 8 minit. Ini guru saya yang berada dekat comparative religion lah, Suluddin. Guru sebahagian muslim-muslimat juga. Dia kata bila kamu diberikan masa selama 8 minit, maka seorang sarjana menunjukkan kemuliaannya adalah pada masa dia. Kalau kau diberikan 8 minit untuk bercakap sebanyak 8 minit. Itu sebab saya cuba, siapa yang lama dengan saya akan cuba datang awal. Temu janji dengan lecturer, temu janji dengan supervisor. Saya cuba untuk mengamalkan benda tersebut. Jadi kalau 8 minit lah bercakap. Saya teringat perkataan guru saya yang ada kat sini lah. Baik, saya sambung sikit lah. 9.30 saya berhenti. Wa amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah seorang daripada mereka la yastatiru, tidak menghalang daripada air kencing. Bahasa kasarnya lah air kencing. Maksudnya ada dua. Sama ada dia tak letak penghalang menyebabkan dia juga terpercik sama. Dalam sebahagian riwayat lain la yastabri'u. Maksudnya yastabri'u tak suci daripada najis. Dia buang air terkena najis. Tak boleh faham? Saya nampak macam ramai berkerut, dahi bercantum gitu. Maksudnya kesimpulannya dia basuh tak bersih. Dia masih lagi najis tu masih lagi dengan dia. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang lain,
Dia berjalan. Kenapa Nabi sebut berjalan? Kenapa dia sebut berjalan? Dengan keadaan namimah, dengan keadaan mengadu domba. Kenapa Nabi sebut berjalan? Ya, kerana kalau orang nak mengumpat, dia kena cari teman. Dia tak boleh mengumpat dengan dinding, air dinding. Kau tahu tak? Dia tak boleh mengumpat. Yamshi, dan dia akan, bila dia mengumpat dengan satu orang lain, dia akan rasa sedap. Best juga mengumpat ni kan. Hobi baru gitu, sedap rasa dia. Dia akan jalan daripada satu tempat kepada satu tempat, kepada satu kawan kepada satu kawan. Itu sebab Nabi SAW guna wa yamshi bin namimah. Dia berjalan, suka berjalan, tapi tujuan dia apa? Mengadu domba. Tahu mengadu domba? Tahu mengadu domba? Maksud mengadu domba? Ke klasik sangat bahasa ni. Bahasa moden dia pun dah. Bukan viral, bukan viral. Ha? Bawang mengumpat. Ada orang buat lawak, dia kata sekarang ni bukan membawang, mempetai. Mempetai ke memetai? Sebab apa? Dia kata, katakanlah yang benar walaupun pahit. Jangan viralkan mempetai tu merosakkan bahasa. Namimah, mengadu domba ni maksudnya, katalah dia pergi dekat Ashraf. Dia kata, Ashraf, kau tahu tak? Syakir kata apa kat kau? Kau jangan beritahu orang lain tau. Lepas tu dia pergi dekat Syakir. Dia kata, Syakir, tahu tak Ashraf kata apa kat kau? Itu namimah, mengadu domba. Bawa cerita, mengapi-apikan. Mengapi-apikan. Mengadu domba, mengapi-apikan. Kita, orang tersebut, waliyazubillah, bukan kita, orang tersebut akan mendapat siksa. Saya tutup dengan satu. Dah 9.28, saya akan berhenti 9.30. Kita akan sambung pada minggu depan insya-Allah taala. Saya tutup dengan tokoh yang semua orang kenal. Tokoh bernama Imam Al-Bukhari. Kita tahu tokoh ni patut dikaji. Bahkan sebahagian para ulama kata apa? Siyarur rajuli ahabbu ilayya min masail al-fiqh. Untuk aku mengkaji, membaca, mentelaah kisah-kisah orang terdahulu, lebih aku cintai berbanding dengan membaca masalah-masalah fiqh. Sebab apa? Membaca masalah fiqh terkadang boleh menyebabkan pergaduhan. Akidah bertembung. Satu geng pun kadang-kadang bergaduh. Kadang-kadang isu yang kecil. Fiqh apatah lagi. Kita tahu ada pergaulan mazhab. Dia kata, untuk aku baca kisah tokoh, lebih aku suka terkadang membaca daripada masalah fiqh. Sebab membaca masalah-masalah tokoh, sirah-sirah tokoh, menyebabkan kita insaf. Imam Bukhari dia kata apa? Magtabtu ahadan. Magtabtu ahadan. Ghibah. Bukan ghibah, ghibah. Ghibah tu lain, hasad yang dibenarkan. Magtabtu ahadan qat mundu alimtu anna al-ghibata tadurru ahlaha. Dia kata, aku tak pernah mengumpat sama sekali. Seorang pun aku tak pernah mengumpat semenjak aku mengetahui pengumpat akan menyebabkan dirinya dalam keadaan mudarat. Bukhari tak pernah mengumpat. Dia kata, magtabtu ahadan qat mundu alimtu anna al-ghibata tadurru ahlaha. Aku tak pernah mengumpat sama sekali semenjak aku tahu bahawa ahli yang suka mengumpat akan menyebabkan dia dalam keadaan mudarat. Jadi sama-samalah kita jaga mulut kita. Kadang-kadang zaman sekarang ni kanak-kanak moden, dia tak mengumpat, depan-depan dia tak berani. Dia macam kucing aja kan, sopan gitu, miau-miau. Macam kucing kat bawah masjid tu kan comel itu. Miau-miau kucing. Tapi kalau kat internet, subhanallah, kita mengenal apa? Keyboard. Bukan keyboard warrior, keyboard Spartan.
macam-macam. Maki, lepas tu pemimpin ni buat silap, maki, lepas tu tak kena. Seolah-olah dia nak perfect semua. Buat tu salah, buat ni salah. Ada saja benda yang dia nak ucapkan. Tangan tu, mana lebih mudarat? Tulis kat internet ke bercakap? Ada keadaan yang menulis itu lebih mudarat sebab tulisan tu kekal. Kadang-kadang orang print scan tak boleh terpadam pun. Jadi kita hendaklah berhati-hati. Saya pesan kat diri saya sendiri, kalaulah kita tengok tulisan kita itu tak menyebabkan kita gembira ke akhirat, jangan tulis. Cuba baca balik tulisan kita. Kita gembira tak kalau kita datang jumpa Tuhan dekat akhirat? Kalau rasa kita tak gembira, baik cepat-cepat padam. Saya pesan untuk diri saya sendiri dan juga muslim-muslimat yang datang, juga yang mungkin mendengar untuk malam ni. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas